Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Syuhada binti Zamli, nombor matrik 26892. Hari ini saya akan menerangkan tentang 10 konsep yang terdapat dalam kod etika kaunseling dan saya akan memberikan contoh isu pada setiap konsep tersebut. Okey, konsep yang pertama adalah beneficent. Beneficent merujuk kepada melakukan sesuatu perkara yang baik. Sebagai contoh, seorang klien wanita telah datang ke jabatan kaunselor dan mengatakan bahawa beliau mempunyai isu fobia terhadap sesuatu. Namun begitu, kaunselor tersebut menyedari bahawa beliau tidak mempunyai kemahiran dalam mengatasi isu fobia dan mengambil inisiatif untuk mendapatkan khidmat konsultasi dalam gangguan fobia. Situasi ini boleh dikatakan sebagai beneficence kerana kaunselor tersebut bersedia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata untuk membantu masalah klien tersebut. Berdasarkan situasi yang saya telah nyatakan tadi, menurut kod etika kaunselor bahagian C2B, iaitu bidang kepakaran baru, seseorang kaunselor diperbolehkan mengamalkan bidang kepakaran baru hanya setelah mendapat pendidikan, latihan dan pengalaman diselia yang sesuai. Okey, konsep yang kedua adalah non-maleficent. Non-maleficent bermaksud menjauhi daripada membuat sesuatu yang tidak baik, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contoh, seorang klien telah menghadapi trauma akibat didera oleh ibu bapanya ketika masih kecil. Klien tersebut telah berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan nasihat dan saranan. Namun, kaunselor tersebut telah memberikan saranan kepada klien tersebut untuk mendera kembali anaknya untuk mengatasi trauma klien pada suatu ketika dahulu. Situasi ini adalah tidak beretika dan menggambarkan kesalahan dalam etika non-maleficent. Hal ini kerana penderaan yang berlaku itu akan meninggalkan kesan kepada mangsa dera dan tidak ada kesudahan. Dan menurut kod etika kaunseling bahagian A4A, iaitu menghindari kemudaratan. Berdasarkan situasi yang telah saya nyatakan, kaunselor tersebut telah melanggar etika kaunseling kerana telah memberikan saranan yang boleh membawa kemudaratan kepada diri klien dan orang lain. Okey, yang ketiga adalah autonomi. Autonomi merujuk kepada kebebasan dalam membuat keputusan untuk diri sendiri. Okey, sebagai contoh, seorang klien wanita menghidapi penyakit berkaitan dengan psikologi dan berinisiatif untuk berjumpa kaunselor untuk mendapatkan khidmat bantuan. Namun begitu, kaunselor tersebut telah mendaftarkan klien wanita tersebut di bahagian psikologi tanpa mendapatkan persetujuan klien dan klien tersebut sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk berjumpa dengan pakar psikologi tersebut. Dan melihat kepada situasi yang dinyatakan sebentar tadi, kaunselor tersebut telah melanggar kebebasan klien dalam membuat pilihan. Menurut kod etika kaunseling bahagian A3, iaitu klien yang diberi perkhidmatan oleh profesional. Kaunselor seharusnya mendapatkan persetujuan klien terlebih dahulu sebelum merujuk klien kepada perkhidmatan yang lain. Yang keempat adalah fidelity. Fidelity adalah melibatkan kejujuran dan keikhlasan dalam sesi kaunseling antara kaunselor dan klien. Okey, sebagai contoh, seorang klien wanita telah berkenalan dengan kaunselor lelaki. Pada suatu hari, klien tersebut telah dimasukkan ke hospital kerana beberapa masalah. Dan setelah itu, klien tersebut perlu menjalani rawatan susulan dan merasa tertekan yang menyebabkan klien tersebut mengadu kepada kaunselor. Dan pada hari berikutnya, atas alasan simpati, kaunselor tersebut melawat beliau di hospital. Kaunselor tersebut duduk di sisi katil klien dan memberikan semangat kepadanya. Namun, klien tersebut sedar bahawa kaunselor itu tidak menyimpan apa-apa perasaan terhadapnya dan hanya sekadar mengambil berat terhadap dirinya. Dan menurut kod etika bahagian A5C, iaitu interaksi atau hubungan bukan profesional. Hubungan bukan profesional di antara kaunselor dengan klien hendaklah dielakkan, melainkan interaksi ini berpotensi memberi manfaat kepada klien. Okey, konsep yang kelima adalah justice. Justice adalah memberikan keadilan. Sebagai seorang kaunselor, kita perlu adil dalam memberikan layanan dan perkhidmatan kepada semua orang tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama dan sebagainya. Sebagai contoh,
Seorang kaunselor yang berbangsa Melayu telah membuat temu janji dengan kliennya yang berbangsa India. Klien berbangsa India tersebut telah datang pada hari yang ditetapkan. Namun begitu, pada waktu yang sama, seorang klien yang berbangsa Melayu telah datang secara walk-in dan ingin berjumpa dengan kaunselor tersebut terlebih dahulu. Dan atas dasar berbangsa sama, kaunselor tersebut telah berjumpa dengan klien berbangsa Melayu itu terlebih dahulu dan telah meminta klien yang berbangsa India tersebut untuk menunggu buat sementara waktu. Hal ini telah melanggar prinsip justis seorang kaunselor kerana lebih mementingkan keuntungan berbanding perasaan ketidakadilan klien. Menurut Kod Etika Kaunseling bahagian B1A iaitu Pertimbangan Multibudaya dan Kepelbagaian. Kaunselor perlu sedar dan peka terhadap makna kerahsiaan dan privasi mengikut budaya. Konsep yang keenam adalah veracity. Veracity ni bererti kebenaran atau ketulusan seseorang kaunselor. Prinsip ini sangat diperlukan oleh seorang kaunselor untuk mengatakan tentang kebenaran kepada klien. Sebagai contoh, seorang klien wanita telah datang kepada kaunselor dan menceritakan tentang isu badan berbau yang dialami olehnya. Isu badan berbau klien tersebut bukanlah di tahap yang serius, namun begitu, kaunselor faham dan menghormati klien yang resah dan malu apabila diejek oleh teman-temannya. Kaunselor tersebut telah membantu klien tersebut sehingga betul-betul pulih dan tidak sewenang-wenangnya menceritakan dan menyebarkan isu klien tersebut kepada orang lain. Situasi ini sangatlah menunjukkan prinsip veracity kerana klien tersebut tidak mendapat kesan seperti dimalukan oleh orang lain. Dan menurut Kod Etika Kaunseling bahagian B1C iaitu menghormati kerahsiaan. Kaunselor tidak boleh berkongsi maklumat rahsia tanpa persetujuan klien atau tanpa justifikasi etika atau undang-undang yang mantap. Situasi sebentar tadi telah menerangkan kaunselor tersebut sangat menjaga kerahsiaan klien supaya klien tersebut tidak berasa malu. Seterusnya adalah informed consent. Informed consent adalah pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani sesi kaunseling. Pernyataan persetujuan ini perlu dilakukan sebelum memulai sesi kaunseling secara rasmi. Hal ini adalah untuk memastikan etika ketika sesi kaunseling terjamin antara kaunselor dan klien. Sebagai contoh, seorang klien telah datang berjumpa kaunselor untuk menceritakan masalah yang dihadapi olehnya. Pada permulaan sesi, kaunselor tersebut tidak memberikan borang persetujuan termaklum kepada klien untuk pernyataan persetujuan atas alasan kaunselor tersebut terlupa. Pada sesi yang keempat, kaunselor tersebut bercadang untuk merakam video sesi kaunseling tersebut bersama klien. Namun, klien tersebut tidak bersetuju dan tidak membenarkan kaunselor tersebut merakamkan sesi mereka. Klien tersebut berkata bahawa kaunselor tersebut tidak mempunyai hak apa-apa untuk berbuat demikian. Dalam situasi ini, klien tersebut tidak boleh dipersalahkan kerana ianya sangat nyata bahawa kaunselor tersebut tidak mendapatkan persetujuan secara bertulis dari klien sejak awal. Dan berdasarkan Kod Etika Kaunseling bahagian A2A iaitu persetujuan termaklum, klien mempunyai kebebasan memilih untuk memasuki atau terus berada di dalam sesuatu perhubungan kaunseling. Klien memerlukan maklumat yang cukup mengenai proses kaunseling dan kaunselor. Situasi di atas menerangkan bahawa kaunselor tidak mengambil berat tentang persetujuan termaklum dengan klien dan hal ini menyebabkan kaunselor tersebut tidak dapat melakukan rakaman video kerana tiada persetujuan oleh klien. Yang ke-8 adalah impose value. Menurut Mahmud dan Sabita, impose value adalah pegangan, kepercayaan dan amalan individu dengan merujuk kepada garis panduan yang dipersetujui oleh manusia. Okey, sebagai contoh, seorang klien lelaki telah datang ke pusat kaunseling untuk mendapatkan khidmat daripada seorang kaunselor. Klien tersebut ternyata mengalami masalah kecelaruan jantina, namun begitu, kaunselor yang telah ditetapkan adalah seorang kaunselor wanita. Sepanjang sesi berlangsung, kaunselor tersebut langsung tidak menyentuh tentang sensitiviti klien dan kaunselor tersebut langsung tidak bercerita tentang masalah klien tersebut kepada rakan-rakan sekerjanya. Hal ini menunjukkan bahawa nilai yang dikenakan oleh kaunselor adalah tepat iaitu amanah dalam menjaga rahsia dan aib klien. Berdasarkan Kod Etika Kaunseling bahagian A4B iaitu nilai-nilai peribadi, seorang kaunselor hendaklah sedar akan nilai, sikap,
kepercayaan dan tingkah laku mereka dalam menghindari daripada memaksa terima nilai yang tidak tekal dengan matlamat kaunseling. Dalam situasi tersebut, kaunselor menerapkan nilai-nilai peribadi dan tidak menceritakan aib klien kepada orang lain. Seterusnya adalah conflict of interest. Secara umumnya, conflict of interest ini adalah situasi di mana seorang kaunselor meletakkan kepentingannya sendiri di atas klien. Hal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh klien. Sebagai contoh, seorang kaunselor telah menjalankan sesi kaunseling bersama klien selama beberapa sesi dan terus menamatkan sesi tersebut setelah sesi yang kelima tanpa bertanya tentang persetujuan penamatan sesi dengan klien. Klien tersebut mengadu kepada pihak yang berwajib tentang kaunselor tersebut kerana klien itu merasakan bahawa dia masih belum ingin menamatkan sesi kaunseling dan memerlukan bantuan daripada seorang kaunselor. Setelah diselidiki, kaunselor tersebut akhirnya mengaku bahawa dia tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesi bersama klien dan hanya mementingkan wang yang diterima dan CPD yang diterima. Hal yang dilakukan oleh kaunselor tersebut adalah jelas salah kerana kaunselor tersebut hanya meletakkan kepentingan dirinya sahaja. Dan berdasarkan Kod Etika Kaunseling bahagian A11C iaitu penamatan yang sesuai, kaunselor perlulah menamatkan sesuatu perhubungan menolong dengan sesuai dan apabila kliennya tidak memerlukan bantuan daripada seorang kaunselor. Dan kaunselor boleh menamatkan kaunseling jika kaunselor dalam bahaya disebabkan tindakan klien atau klien tidak membayar fee seperti mana yang telah dipersetujui. Situasi di atas menerangkan bahawa klien masih ingin menjalankan sesi kaunseling dan belum mahu menamatkan sesi, namun kaunselor tersebut mengambil keputusan sendiri untuk menamatkan sesi tanpa persetujuan daripada klien. Dan yang terakhir adalah dual relationship. Seorang kaunselor perlu menjaga dan sedar bentuk perhubungan profesional yang dijalankan bersama klien dan ianya tidak boleh melebihi perhubungan profesional. Kaunselor tidak dibenarkan untuk menjalinkan hubungan yang berbentuk peribadi bersama klien. Okey, sebagai contoh, seorang klien wanita datang untuk mendapatkan khidmat kaunseling berkaitan masalah putus cinta dengan seorang kaunselor lelaki. Wanita tersebut telah menceritakan semua masalahnya dengan teman lelakinya. Kaunselor tersebut sering memberikan kata-kata semangat kepada klien tersebut. Setelah beberapa sesi, perasaan empati kaunselor tersebut telah bertukar menjadi perasaan yang berbentuk peribadi terhadap klien. Dan kaunselor tersebut sedar bahawa perasaan yang timbul dalam dirinya adalah salah. Namun, kaunselor tersebut mengabaikan kesalahan itu dan terus menyimpan perasaan terhadap klien tersebut. Dan berdasarkan Kod Etika Kaunseling bahagian A5A, iaitu peranan dan hubungan dengan klien semasa, interaksi atau hubungan seksual atau romantik antara kaunselor dan klien semasa, pasangan romantik klien atau ahli keluarga klien adalah dilarang. Situasi yang dinyatakan di atas adalah melanggar etika kerana kaunselor tersebut telah menyimpan perasaan terhadap klien semasanya. Dan sebagai kesimpulannya, etika dalam profession kaunseling adalah bertujuan untuk memantau semua ahli dan melaksanakan keakuran tata susila dan mendisiplinkan tingkah laku ahlinya mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagai seorang kaunselor, kita wajib mematuhi dan mengikuti kod etika yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.